Billah subhanahu illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung tentang kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, muka surat 346 insya-Allah dengan tajuk baginda Nabi ditimpa sakit menunjukkan bahawasanya Nabi dan Rasul ni adalah manusia biasa sebab itu dalam Al-Quran Nabi sebut Allah sebut Nabi ini innama ana basyarun mislukum bahawasanya aku adalah bashar manusia mislukum seperti mana kamu cuma yang membezakan ialah yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Jadi kalau orang tanya kita, boleh tak Nabi dan Rasul diuji dengan sakit? Boleh. Boleh tak cedera dalam peperangan? Boleh. Cuma Allah jaga supaya Nabi tidak dibunuh oleh orang kafir, oleh orang-orang kafir, sama ada kafir musyrik di kalangan orang-orang Mekah ataupun orang Madinah yang menyembah berhala, dan di kalangan kafir kitabi, sama ada orang Nasrani ataupun Yahudi yang merancang untuk bunuh Nabi. Jadi yang tu Allah jaga seperti mana dalam surah dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah sebut wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga manusia, menjaga engkau wahai Rasulullah minan nas, daripada kejahatan manusia yang ingin membunuhmu. Boleh. Itu memang Allah jaga sungguh. Tetapi untuk sakit tu tidak menjadi satu perkara yang kita kata mustahil boleh berlaku. Kerana apa? Kerana macam biasalah kita kata manusia tak manusia. Ada emosi, kadang-kadang marah, kadang-kadang gembira. Ketika Nabi mendapat sesuatu yang mengembirakan Nabi gembira. Nabi terlihat senyuman di wajah Nabi. Malah dalam hadis yang sahih Nabi sebut tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tabassumuka dalam hadis yang sahih Nabi sebut tabassumuka, tabassum senyuman yang kamu lemparkan kepada saudara kamu, laka sadaqatun bagi kamu adalah dianggap berpahala sedekah. Jadi maknanya Nabi itu sendiri adalah orang yang ceria, orang yang kita ketika bertemu dengan para sahabat Nabi dengan biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, maknanya kita dituntut begitu. Tetapi kalau Nabi ditimpa dengan ujian, kematian isterinya Khadijah, kematian anaknya Ibrahim, sehingga menyebabkan Nabi menangis, kita kata itu kita kata munasabah sajalah kerana apa? Kerana sudah tentu Nabi sebagai seorang manusia sudah tentu ada dia punya apa kita panggil ada dia punya ups and down-nya dalam kehidupan, dah tentulah jadi tidak ada apa kita panggil tidak ada perkara yang mustahil kalau kita kata Nabi boleh bersedih, Nabi boleh menangis, Nabi boleh diuji dengan keseronokan, kesenangan, gembira kerana para sahabat berjaya dalam sesuatu hal Contoh kita kata bila sahabat itu diuji dengan sesuatu ujian contoh diboikot daripada bersama dengan para sahabat kerana tidak turut serta dalam satu peperangan Nabi sudah tentu Nabi sedih tetapi bila Allah turunkan ayat Al-Quran, maka Nabi beri berita gembira pada mereka, Nabi sambut Nabi mengucapkan tahniah kepada mereka. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita kata bukanlah perkara yang pelik, kita kata Okey, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan tanggungjawab dan amanah yang dipikulnya, serta Allah memberikan hidayah kepada umatnya melalui baginda. Dia Allah menjemput baginda untuk berada di sisinya. Pada suatu hari Rasulullah duduk di atas mimbar dan di antara ucapan baginda ialah sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah di antara sama ada nak dapat kesenangan dunia dengan mendapat apa yang ada di sisi Allah. Jadi ada pilihan. Kalau Nabi nak terus hidup di dunia boleh saja. Allah boleh benarkan. Boleh Allah lambatkan kewafatan baginda, boleh. Kerana itu semua dalam kuasa Allah. Sebab tu Nabi selalu sebut dalam hadis wallazi nafsu Muhammadin biyadihi
ya, demi Allah yang zatnya, ya, diri Muhammad berada dalam genggamannya. Ya, demi zat Allah yang diri Muhammad ataupun diriku berada dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah. Kita juga, ya, bila kita tidur malam, ya, Allah boleh tahan nyawa kita, maknanya angkat, ya, untuk dimatikan ataupun Allah lepaskan untuk kita terus hidup di atas muka bumi. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana diri kita sentiasa berada dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya. Jadi bila Nabi diberi pilihan sama ada mahukan kesenangan dunia, ya, dengan mendapat apa yang ada di sisi Allah, maka aku telah memilih, ikhtartu, ya, ataupun akhtartu, aku telah memilih, ya, apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis dan berkata, ya Rasulullah, kami jadikan bapa dan ibu bapa kami, ibu dan bapa kami, ya, sebagai tebusan untukmu. Jadi maksudnya kalau, ya, kalau katalah Nabi itu nak dibunuh, ya, mereka sanggup kata gantilah Nabi itu dengan bapa kami, mak kami, sampai peringkat begitu. Maknanya memang kesayangan, kasih sayang mereka kepada Nabi itu, ya, yang paling utama. Ya, kerana dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari pun Nabi sebut, ya, Nabi kata wallazi, ya, nafsi biyadihi, demi Tuhan, yakni demi Allah yang zatnya, ya, diriku berada di dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan sempurna seseorang kamu hatta sehinggalah aku ni, ya, menjadi ahabba ilaihi, menjadi orang yang paling dia sayang, min walidihi, daripada bapa orang tersebut, wa waladihi, ya, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada semua seluruh manusia. Ya, kita tahu kes ni kes Abu Bakar. Ya, kes Umar bin Al-Khattab datang jumpa Nabi. Jadi Umar kata, aku cinta engkau ya Rasulullah, ya, selepas aku cinta diri aku cinta engkau. Nabi kata salah tu. Ya, dan dia kata demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna. Mana bukanlah kafir, tapi dia tidak beriman dengan sempurna. Melainkan kalau aku menjadi orang yang paling dia sayang, ya, berbanding dengan apa? Ya, berbanding dengan semua manusia atas muka bumi ini. Sama ada orang tu ayah dia, mak dia, ya, adik-beradik dia, anak beranak dan sebagainya, semua tu tak boleh lawan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda tu benda yang kita kena faham, kerana ia merupakan bukti kesempurnaan iman seseorang. Seseorang itu tidak dianggap imannya sempurna melainkan kalau Nabi itu menjadi orang yang paling dia sayang. Ya, walaupun kita sayang diri kita, kita sayang mak ayah kita sayang keluarga kita, kita kena letak kasih sayang pada Nabi itu jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ya, itu yang kita kena faham. Okey, ya. Ini apa kita panggil? Dia punya mukadimah kita. Jadi Nabi telah memilih, ya, untuk berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan apabila Abu Bakar mendengar hal ini, apa yang berlaku? Abu Bakar menangis, ya. Jadi apabila Abu Bakar menangis, kerana apa? Kerana dia tahu bahawasanya yang diberi pilihan tadi adalah Nabi, ya. Jadi Nabi sebut secara umum saja. Ada di sana seorang hamba yang diberikan dua pilihan, tapi dia memilih untuk bersama dengan Tuhannya, ya, bersama dengan Rabbul Jalil. Jadi bila disebut begitu, Abu Bakar tahu dah, maknanya ajal Nabi sudah semakin hampir. Ya, seperti mana ketika kita kata ketika iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, jadi bila sambung sampai ayat hujung ayat tadi, ya, orang ramai gembiralah kerana Allah akan menangkan orang Islam. Allah akan bagi kemenangan, ya. Dan kita akan melihat bagaimana jumlah mereka yang masuk Islam tu ramai, ya, dengan jumlah satu kabilah masuk Islam, satu kampung masuk Islam, ya. Tetapi Abu Bakar menangis kerana apa? Kerana dia tahu ayat ni ataupun surah ini turun sebagai isyarat, ya, bahawasanya ajal Nabi SAW sudah semakin hampir. Okey, tuan-tuan, ya, sebagai mukadimah. Ada soalan apa-apa? Silakan. Ya, Kak Zainab ada apa? Ustaz, saya nak tanya, ketika Nabi mula sakit, dia berada di rumah siapa? Nabi mula sakit, ya, berada di salah sebuah rumah isteri baginda. Tak ingat, ya, yang mana, ya, tapi yang pasti selepas itu baginda minta dipindahkan ke rumah Aisyah, ya, kerana lokasi rumah Aisyah adalah betul-betul di sebelah Masjid Nabawi, ya. Ini adalah untuk memudahkan para sahabat untuk datang menziarahi, ya. Dan dipersetujui oleh para isteri yang lain. Cuma isteri mana ketika Nabi sakit itu tak pasti, kena cek baliklah. Dalam buku ni kata Maimunah, Ustaz. Oh ya, Maimunah. Okey, betul lah tu, ya. Jadi Maimunah binti Al-Haris adalah isteri Nabi yang terakhir Nabi kahwin. Nabi kahwin 13 kali.
Ya, Nabi punya isteri yang terakhir, mana wanita ke-13 yang Nabi nikahi adalah Maimunah binti Al-Haris, yang juga merupakan ibu saudara kan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya, kerana mak Abdullah ibnu Abbas, Lubabah binti Al-Haris, ya, Lubabah adalah kakak, ya, kakak sulung kepada Maimunah binti Al-Haris. Jadi oleh kerana Maimunah dengan Lubabah adik-beradik, ketika Maimunah kahwin dengan Nabi, maka Nabi sudah mula, ya, datang ke rumah Maimunah binti Al-Haris. Pada masa itulah Abdullah ibnu Abbas, ya, meminta izin untuk menumpang tidur di rumah Nabi untuk melihat ibadah malam Nabi. Ya, jadi betul lah, ya, kalau Maimunah binti Al-Haris munasabah lah. Ya, kerana Maimunah ni isteri yang terakhir Nabi nikah, dan beliau, ya, berhijrah juga ke Madinah bersama dengan Nabi, ya. Dan masa itulah Abdullah bin Abbas datang juga, ya. Cuma, ya, peristiwa hijrah ni berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya orang yang berhijrah selepas pembukaan kota Mekah, mereka tidak mendapat pahala seperti mana muhajirin yang awal. Ya, sebab dalam hadis Sahih Bukhari disebut la hijrata ba'dal fatihi. Tidak ada lagi tuntutan berhijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya tidak ada lagi tuntutan. Ya, sebelum tu orang Islam kena pindah ke Madinah. Tapi selepas pembukaan kota Mekah, Mekah dah jadi bandar Islam. Jadi tak ada keperluan. Cuma sebab Maimunah tu isteri Nabi, maka dia ikutlah Nabi hijrah ke Madinah, macam itulah. Ya. Okey, ada lagi silakan. Apa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang berkaitan dengan Ada tak kemungkinan Rasulullah pindah rumah Aisyah tu pasal Aisyah dia pandai ilmu perubatan kan Ustaz? bukan, ya. Ketika Nabi sakit, barulah datang kabilah-kabilah Arab, ya, menawarkan kaedah untuk mengubati Nabi itu. Pada masa itulah yang Aisyah belajar hal-hal berkaitan dengan perubatan. Mana sebelum tu dia pun tak pandai. Ya, kepintaran Aisyah tu dalam bab yang berkaitan dengan agama pesih. Ya, dalam bidang tafsir, dalam bidang tafsiran hadis, ya, dalam bidang fiqh, fatwa sebagainya. Berkenaan yang berkaitan dengan apa? Dengan apa kita panggil? Ya, dengan kelebihan dari itu dia berlaku selepas tu. Maksudnya ketika Nabi dirawat di rumah Aisyah, baru datang kabilah-kabilah Arab, Badui dan sebagainya, yang mereka menawarkan, ya, kata mereka, Aisyah, kalau di kampung kami orang sakit macam ni buat-buat ni. Dia pun bagi tahu, ya, Aisyah yang bancuh, Aisyah yang buat sukatan dan sebagainya. Jadi barulah Aisyah menguasai. Sebelum tu tak, ya, bukan, ya. Okey, ada lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Dia sama. Ada apa, ya? Ada, tak ada, ya? Tak ada, ya. Kalau tak ada kita teruskan. Jadi Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, engkau, ya, kami jadikan ibu bapa dan apa ni sebagai tebusan, ya, untukmu. Baginda menjawab, sesungguhnya orang yang paling aku percayai dalam perkara yang berkaitan dengan persahabatan dan harta benda ialah Abu Bakar. Ya, Nabi sebut banyak kali lah. Ya, kita dah baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir yang kita buat di Nur Islam Academy, ya, Jumaat malam Sabtu kan, ya, minggu pertama dan ketiga biasanya, ya. Kita ada sebut tentang bagaimana Nabi sebut, ya, apa ni, lau kuntu muttakhizan khalilan, kalaulah aku boleh mengambil seorang lelaki sebagai kawan baik, ya, sebagai teman setia, ya, sudah tentu aku akan ambil Abu Bakar, ya. Tapi cukup dengan perhubungan persaudaraan ukhuwah Islamiah, ya. Jadi Nabi sebut kelebihan Abu Bakar ni. Sebab itu dalam masa hijrah juga, ya, Nabi ditemani oleh Abu Bakar, ya, Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walhal Nabi boleh memilih Umar sebagai contoh, Nabi boleh memilih Ali dan sebagainya. Tetapi nak tunjuk kemuliaan Abu Bakar, ya. Even masa nanti Nabi sakit, kita akan tengok muka surat sebelah 347, ya, Abu Bakar mengimamkan solat Nabi sebanyak paling kurang, ya, 19 kali, mungkin lebih, ya. Tu ceritanya. Okey, ada lain silakan. Haji Megat lama tak dengar. Ada apa? Silakan Haji Megat. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Okey, maaf tak ada apa-apa Ustaz, tak ada apa-apa. Saya itulah saya minta Kita- maaf kita- saya jarang kita- sangat ikut kelas. Sekiranya aku mengambil khalil, ya, lau kuntu muttakhizan khalilan, dalam hadis lepas tadi, kalaulah aku boleh mengambil seorang al-khalil, kekasih, ya, teman rapat, ya, Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, teman rapat Allah, ya. Sudah tentu Abu Bakar menjadi pilihanku, ya. Lakana Abu Bakrin, pasti orang yang aku pilih itu adalah Abu Bakar. Tetapi semuanya adalah saudara se-Islamku. Jadi hanya ukhuwah Islamiah, ya, kita tidak dituntut untuk mengambil seorang lelaki sebagai kekasih kita lah. Semua pintu di masjid hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar, ya. Ni dalam konteks Masjid Nabawi dia ada banyak pintu.
ya, ada pintu apa? Ada pintu Umar, ya, ada pintu Abdul Rahman bin Auf, ya. Tetapi pintu-pintu tersebut ya diarahkan supaya ditutup. Yang dibuka hanyalah pintu Abu Bakar. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, ya, kita akan jumpa pintu Abu Bakar. Ya, orang lain tak ada pintu lain, ya. Setakat pengetahuan Ustaz, sampai sekarang tidak ada pintu-pintu yang dinamakan dengan pintu para sahabat, tak ada. Ya, yang dinamakan dengan pintu raja-raja ada. Ya, Al-Malik Fahad, Al-Malik Abdul Aziz ada. Tetapi pintu para sahabat hanya Abu Bakar saja. Dipanggil pintu As-Siddiq. Ya, kalau kita masuk daripada Babus Salam di Masjid Nabawi, Babus Salam pintu nombor 1. Ya, kita masuk Babus Salam pintu nombor 1. Sebelah pintu Babus Salam ada 3 pintu. Pintu kecil, Babus Salam besar. Ya, kita ada 3 kecil. Pintu As-Siddiq 1, pintu As-Siddiq 2, pintu As-Siddiq 3. Sesiapa yang masuk daripada pintu As-Siddiq, dia akan terus masuk ke dalam Raudah. Ya, jaraknya agak jauh lah, tapi kalau dia terus masuk ikut salah satu daripada pintu As-Siddiq, dia akan terus masuk ke dalam Raudah. Sedangkan Babus Salam tak boleh masuk Raudah. Babus Salam hanya untuk melalui ya kawasan di antara Raudah dengan imam, ya, dan kita boleh memberi salam kepada baginda Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Tapi nak masuk ke Raudah tak boleh. Ya, Raudah hanya boleh masuk kalau daripada pintu tepi, ya, pintu daripada sebelah kanan hanya boleh masuk melalui pintu As-Siddiq. Sampai sekarang masih ada. Ini juga menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mula ditimpa sakit pada akhir bulan Safar. Ya, bulan Safar, ya. Bulan Safar mana bulan lepas lah, ya. Dan ya, tahunnya 11 Hijrah, sebab Nabi sampai di Madinah ya pada 12 Rabiul Awal. Ya, itulah berlaku khilaf ya pada kelahiran Nabi. Ya, kita duk sebut Maulid pada 12 Rabiul Awal. Kalau mengikut ya apa yang disebut oleh pakar ilmu falak, ya, contoh kita kata tokoh-tokoh ilmu falak lah yang telah disebut, ya, Mahmud Bashar Al-Falaki, ya, tuan-tuan boleh tengok perbincangan dalam kitab Nurul Yakin ni cerita tentang kelahiran Nabi. Ya, Mahmud Bashar Al-Falaki menyebut ya kemungkinan besar kelahiran Nabi itu ialah pada 9 Rabiul Awal. Bukan 12 ya, kerana kalau kita tengok kalender daripada segi ilmu falak, kalender 12 hari bulan Rabiul Awal tu jatuh pada hari Khamis. Sedangkan tidak ada khilaf Nabi lahir pada hari Isnin. Ya, dalam hadis Sahih Muslim riwayat daripada Abu Qatadah Al-Ansari. Ya, jadi Ribi'i, ya, Ribi'i bin Amir, ya, beliau menyebut apa nama dia, ya, apa nama sahabat tadi, Abu Qatadah, ya, bukan Ribi'i bin Amir, orang lain, ya, ada seorang lagi, ya. Jadi beliau telah menyebut bagaimana Nabi ketika orang tanya dia, mengapa Nabi suka puasa pada hari Isnin, Nabi jawab, yaumun zaika yaumun wulitu fihi, itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku mendapat, ya, wahyu yang pertama juga pada malam Isnin. Ya, hari Isnin lah maknanya. Jadi oleh kerana itu, ya, Nabi suka puasa pada hari Isnin. Tak ada khilaf. Bila tengok 12 Rabiul Awal, dia bukan jatuh pada hari Isnin, dia jatuh pada hari Khamis. Ya, jadi 9. Ya, Imam An-Nawawi kata 8. Ya, kerana kalau bulan Safar itu 29, maka Nabi lahir 8. Kalau bulan Safar itu 30, maka Nabi lahir 9. Beza 1 hari. Jadi bukan 12 yang pasti, ya. Tetapi sudah menjadi kebiasaan sebab para ulama hadis terdahulu menyebut, ya, pada masa itu tidak digunakan kaedah ilmu falak sangat. Ya, jadi ilmu falak ni jadi lebih hebat. Sekarang jauh lebih hebatlah, ya. Jadi kalau dulu kita kata, ya, kurang digunakan kaedah ilmu falak, hanya digunakan kaedah hadis saja, ya, hadis dan juga riwayat-riwayat. Jadi kebanyakan mereka cenderung untuk mengatakan 12, ya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Cuma kalau kita tengok dari segi ilmu falak, ya, maka tarikhnya ialah pada 8 atau 9. Ada yang kata 2, maknanya seminggu sebelum tu, tapi tetap hari Isnin. Okey, ya. Jadi bila kita sebut pada 12 Rabiul Awal, ya, Nabi sampai di Madinah, tu tak ada khilaf, memang betul. Dan Nabi wafat juga pada 12 Rabiul Awal. Jadi maksudnya tahun yang ke-11, total, ya, number of years Nabi duduk di Madinah tu ialah 10 tahun, solid 10 tahun. Ya, di rumah Maimunah sakitnya berterusan selama 13 hari dan dalam masa tersebut baginda berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ketika sakit Rasulullah, ya, semakin tenat, baginda minta keizinan. Barulah, ya, daripada para isteri untuk dirawat di rumah Aisyah kerana kedudukan rumah Aisyah itu paling dekat dengan Raudah. Mana kalau Nabi tarik tirai rumah Aisyah sudah dapat dilihat oleh para sahabat. Ya, walaupun mereka tak perlu datang rumah Nabi, mereka boleh melihat dan memandang ke arah Nabi, sudah, ya,
sudah cukup untuk menghilangkan rasa rindu mereka terhadap baginda. Begitu juga Nabi terhadap para sahabat, ya. Bila Nabi tinggal di rumah Aisyah dan sakitnya semakin tenat, baginda berkata, curahkan ke tubuhku 7 timba air yang tidak diungkaikan, ya, pengikat mulutnya. Jadi pengikat mulut. Mulut apa? Ya, sebab Nabi orang dulu bila letak air, dia letak dalam kirbah. Ya, kirbah, ya, Q-I-R-B-A-H, kirbah. Apa makna kirbah? Kirbah adalah bekas air yang dibuat daripada kulit kambing. Jadi dia ada pengikatnya, ya, maknanya pada leher kambing tu, ya, dia letak macam apa ni, tali jerut lah, ya. Jadi bila nak diketatkan boleh, ya. Jadi Nabi sebut curahkan ke tubuhku 7 timba air, maknanya 7 kirbah air yang tidak diungkaikan pengikat mulutnya. Tak tahu macam mana, apa maksud dia, ya. Kalau tak buka pengikat mulut, macam mana nak keluar air dia, ya. Semoga dengan itu aku dapat melihat orang ramai seperti biasa. Jadi maknanya dicurah kepada tubuh Nabi, makna kepala Nabi, ya, daripada kepala. Maka baginda didudukkan di satu tempat, para isteri mencurahkan air sehingga baginda mengisyaratkan dengan tangannya supaya berhenti. Cukup, ya. Curahan air yang dilakukan adalah untuk menurunkan suhu panas di badan Nabi. Maknanya Nabi ada migrain, Nabi ada demam panas, ya. Dan kepanasan Nabi ini 2 kali ganda lebih daripada orang biasa. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita, ya, Abdullah bin Mas'ud kan, ya, datang jumpa Nabi. Bila dia pegang badan Nabi, bila orang sakit ni kita datang ziarah, kalau penyakitnya tidak berjangkit, kita pegang tubuhnya, kepala ke tangan ke, macam Abdullah bin Mas'ud, ya. Rasanya Abdullah bin Mas'ud, ya, mungkin kalau sahabat lain tolong betulkanlah, ya. Jadi dia terkejut sebab panah Nabi itu 2 kali ganda daripada panah orang biasa, ya, panah demam orang biasa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya, dia kata kalau sakitnya 2 kali ganda, maknanya pahala pun 2 kali ganda juga. Nabi kata betul, ya, kerana Nabi-Nabi dan Rasul adalah manusia yang paling sabar, manusia yang paling boleh, ya, kita panggil manusia yang paling boleh menanggung rasa sakit, ya. Kesabaran mereka lebih tinggi kalau banding dengan orang lain. Jadi nak turunkan suhu panas tu ialah dengan mencurah air tadi. Kepanasan tersebut sampai ke peringkat dapat dirasai oleh mereka yang meletakkan tangannya pada baju yang dipakai oleh baginda Nabi, ya. Jadi maksudnya ini Nabi dan Rasul pun melalui, ya, kita kata melalui ujian sakit. Jadi kalau kita kena tu biasa sajalah, ya. Okey, sebelum kita masuk Abu Bakar mengimami solat, kalau ada soalan silakan. Ada apa? Abu Bakar mengimami solat, kalau ada. Ustaz, betul ke 7 timba air itu diambil dari 7 perigi yang berlainan? Tak tahu nak kata, ya. Wallahualam, tak ada sebut, ya. Cuma kalau masyarakat Melayu mungkinlah, ya, sebab masyarakat Melayu ni bila nak berubat, ya, dia tanya ada apa kita panggil, ada air zam-zam ke, ya. Kalau kita kata tak ada air zam-zam, dia kata ambil air kolah masjid, ya, ambil daripada 7 kolah masjid, ya. Jadi sebab air kolah ni, ya, kita kata dia terdedah kepada azan 5 kali sehari. Dia terdedah pada bacaan Quran, dia terdedah pada zikir dan sebagainya, ya. Jadi seperti mana zam-zam juga yang berada di Mekah tu. Jadi datang daripada 7, ya, kolah yang berbeza, ya. Tu biasa amalan orang Melayu lah, ya. Cuma kita tak tahulah, ya, sabit daripada hadis ada tak Nabi suruh macam tu, tak, Ustaz tak pasti, ya. Mungkin ada rujukan daripada mana-mana kitab, ya. Kalau Kak Zainab ada jumpa nanti share ajalah. Okey, Abu Bakar mengimami solat, ya. Apabila Rasulullah SAW tidak mampu untuk keluar solat bersama-sama orang ramai, baginda bersabda, suruhlah Abu Bakar, ya, perintah, ya, wa'mur, ya, ataupun muru, ya, perintahlah Abu Bakrin li an yusalliya bin nas, supaya dia mengimami solat manusia, solat orang ramai. Ya, dengan itu Rasulullah meredai Abu Bakar. Nabi endorse, ya, Abu Bakar sebagai khalifahnya, sebagai pengganti. Ini kita kiaslah. Sebab ketua leader dalam solat secara umum adalah ketua leader dalam pemerintahan. Ya, seperti mana dalam sirah kita belajar, ya, setiap kali Nabi lantik ketua perang, contoh Khalid bin Al-Walid, walaupun dia baru masuk Islam, di belakang dia ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman. Tapi oleh kerana beliau adalah panglima perang yang mengetuai ekspedisi ketenteraan tersebut, ketika masuk waktu fardu, solat fardu, ya, maka Khalid lah yang mengimami solat. Walaupun surah yang dihafal tu surah-surah pendek saja. Ya, kerana ketua dia akan, ya, mengimami solat fardu. Kalau solat sunat boleh delegate pada orang lain. Seperti mana Umar, ya, ketika dia menjadi khalifah, dia mengimami solat
Ya, semua solat fardu, ya, termasuklah solat istisqa, panggil hujan. Tapi kalau untuk solat tarawih, ya, Umar telah melantik 2 orang sahabat Nabi sebagai imam, ya. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab, ya, ini orang Madinah, ya, yang kita kata pandai membaca dan menulis. Beliau adalah penulis wahyu dan, ya, beliau banyak belajar daripada orang-orang Yahudi, ya. Dia mengetahui banyak perkara berkaitan dengan Taurat, ya. Kemudian yang kedua adalah Tamim Ad-Dari, ya. Tamim, ya, Ad-Dari, beliau adalah orang orang Nasrani yang masuk Islam. Yang dalam Sahih Bukhari, ya, disebut beliau telah melihat, ya, Dajjal secara live, ya, secara berdepan. Dia pernah jumpa ketika mereka dipukul ombak, ya. Naik satu kapal, ada lebih kurang 30 orang, terdampar di sebuah pulau, mereka bertemu dengan Dajjal. Ya, cuma tak disebut di pulau mana dan di laut mana, Laut Merah ke, Laut Arab ke, ya, tapi yang paling dekat dia dengan Mekah Madinah dah tentu 2 je lah. Sama ada Laut Merah yang di antara Arab Saudi dengan Afrika, dan juga Laut Arab yang berada di selatan Yaman, ya. Adalah yang kata Pulau Socotra di Laut Arab, ya, ada yang kata pulau-pulau kecil di Laut Merah, ya. Kita tak tahu di mana. Tapi yang pasti di sekitar situlah, ya, Dajjal sudah ada, cuma belum dilepaskan daripada belenggu dia. Mana Dajjal ni panjang usianya, ya. Dan Dajjal yang ditemui dalam keadaan elok, maknanya tidak mata sebelah, tidak, ya. Kita kata macam kita selalu digambarkan, ya. Jadi peringkat awal Dajjal tu elok sihat. Ya, malah Dajjal bila keluar dia akan mengaku sebagai Nabi Isa dan orang percaya. Kalaulah Dajjal itu, ya, datang dalam bentuk yang cacat, dalam bentuk muka-muka zombie ke, kita kata muka raksasa, dah tentu orang takkan terima dia sebagai Nabi Isa. Ya, sebab tu Dajjal dipanggil sebagai Al-Masihid Dajjal, ya, kerana beliau mengaku sebagai Nabi Isa Al-Masih. Ya, tetapi pembohong, sebab tu Al-Masih duduk depan. Kalau Nabi Isa, ya, Isa Al-Masih, Al-Masih duduk belakang. Yang duduk belakang tu yang betul. Yang duduk Al-Masih di depan tu yang membohong, ya. Jadi macam mana Nabi Dajjal boleh mengaku sebagai Nabi Isa? Sebab Nabi Isa turun selepas keluarnya Dajjal. Ya, dia punya sekuen tu. Nabi Isa selepas Dajjal. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai Nabi Isa sedangkan Dajjal tak keluar lagi, makna dia tak baca sejarah. Ya, dia tak buat homework, ya. Jadi oleh kerana itu Dajjal bila keluar dalam keadaan elok, sihat, berketerampilan, ya, very presentable, kita kata, baru dia boleh claim dia tu Nabi Isa. Ada orang percaya. Ya, kemudian barulah keluar Nabi Isa yang sebenar, ya, itu cerita dia. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya sesuatu kejadian ni ada sekuen dia. Macam orang sebut, dia kata Ya'juj Ma'juj dah keluar. Ya'juj Ma'juj ni last sekali. Ya'juj Ma'juj sudah ada tapi masih dibelenggu dalam tembok yang dibina oleh Zulkarnain, ya. Lokasi di mana itu banyak teori lah. Ada yang kata di Armenia, ya, ada kata di Dagestan, ya, di kita panggil di Soviet Union, ya. Masih, ya, kalau Armenia pun bekas Soviet Union juga, ya, tapi dah jadi Commonwealth of Independent State, ya. Ada yang kata di sempadan antara Georgia dengan Ossetia, ya, mungkin, ya. Ni kita kata tempat-tempat yang Ustaz saya personally alhamdulillah dah pergi ziarah, dah pergi tengok, ya, insya-Allah akan pergi lagi lah, ya, pada hari Sabtu ni insya-Allah, ya, kita nak tengok, ya, ada perubahan tak, ya, sebab ada kawasan-kawasan baru yang Ustaz akan pergi insya-Allah. Kak Lis, ya, dan juga Haji Ramlan insya-Allah akan ikut bersama dengan rombongan kita lah. Ya, kita akan tengok nanti insya-Allah. Mungkin Ustaz boleh share lah beberapa gambar bila kita sampai di sana nanti. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi Abu Bakar diperintah, ya, oleh Nabi untuk mengimami solat. Seperti mana kita tahu, ketua perang automatik ketua solat fardu. Ya, khalifah ataupun gubernur dia juga akan menjadi ketua solat fardu. Solat sunat seperti tarawih itu boleh delegate. Ya, macam Nabi tadi delegate power kepada siapa? Ya, kepada Ubay bin Ka'ab dan juga kepada Tamim Ad-Dari. Dua-dua ni menghafal Al-Quran, sedap bacaannya, dan, ya, kita kata di-endorse oleh Umar Ibn Al-Khattab, ya, untuk menjadi imam, ya, sembahyang tarawih bergili-gili dua-dua mereka ni. Boleh, tak ada masalah, ya, macam kita buat sekarang. Apabila orang Ansar mendapati Rasulullah semakin tenat, mereka mengerumuni masjid, ya. Al-Abbas, bapa saudara Nabi, ya, yang 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Maknanya masa hijrah, ya, Abbas tak masuk Islam lagi. Sebab tu dia ditangkap dalam perang Badar kerana dia bersama-sama dengan gerombolan tentera yang diketuai oleh Abu Jahal. Masa tu dia masih kafir lagi. Jadi beliau 3 tahun senior Nabi. Masa hijrah Nabi 52, maknanya Abbas 55. Kalau Saidina Hamzah 54, ya, 2 tahun senior Nabi.
Ya, jadi apa ni, Abbas masih sihat. Beliau dipanjangkan usia oleh Allah, ya. Dia bertemu Nabi dan menceritakan keresahan orang ramai. Dengan itu baginda keluar sambil bersandar kepada Ali dan Al-Fadl. Al-Fadl adalah anak sulung kepada Saidina Abbas. Ya, Saidina Abbas dia kahwin dengan Lubabah, ya, Lubabah Al-Haris binti Al-Haris tadi, kakak pada Maimunah tu. Ya, bila Saidina Abbas kahwin dengan Lubabah, ya, binti Al-Haris, dia dapat beberapa orang anak yang sulung Al-Fadl bin Abbas. Ya, dia ada lagi anak nama Kusam, ya, Ibnu Abbas. Ya, Kusam tu yang mukanya seirah wajah Nabi, yang kita ziarah kuburnya di Uzbekistan, di Samarkand. Ya, ada kubur sampai sekarang, ya. Jadi orang Uzbek panggil Ibnu Abbas, ya. Jadi bila ustaz pergi kata ni bukan Ibnu Abbas, ini Kusam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu betul. Tapi orang duk ingat Abdullah. Kalau Abdullah bin Abbas kuburnya berada di Taif. Ya, di Masjid Taif sana, ya. Jadi yang di Uzbekistan di Samarkand tu adalah Kusam Ibnu Abbas. Kusam. Ya, Kusam Ibnu Abbas muka sebiji muka Nabi, ya. Kalau Al-Fadl anak sulung. Adik mereka Abdullah bin Abbas. Itu yang pakar turjuman Al-Quran, ya. Jadi Kusam juga biasa menjadi tongkat kepada Nabi, mana Nabi bersandar pada dia. Kalau di sini dipapah Nabi oleh Ali dan Al-Fadl, ya. Dan Al-Abbas berada di hadapan mereka. Ketika itu kepala baginda berbalut, ya, dan kakinya melangkah lemah. Baginda berjalan sehingga duduk di atas anak tangga mimbar. Yang pertama, ya, mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Orang ramai menyerbu ke arahnya. Baginda bersyukur dan memuji Allah, kemudian berkata, Ya ayuhan nas, wahai manusia, aku mendapat tahu bahawa kamu merasa gusar akan kewafatan, ya, nabimu. Adakah terdapat nabi sebelumku yang diutus oleh Allah dapat hidup selama-lamanya? Ya, kecuali Nabi Isa yang diangkat ke langit kerana ada misi yang belum selesai. Ya, dan sekarang hidup bersama-sama kamu. Ada tak yang dulu-dulu? Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, betul kan? Ya, ada tak yang masih hidup? Tak ada, semua diwafatkan. Ya, ketahuilah sesungguhnya aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kamu semua akan menjejakiku. Maknanya semuanya akan mati juga. Aku berpesan supaya berbuat baik kepada orang-orang muhajirin yang mula-mula memeluk Islam. Ya, muhajirin ada keistimewaan. Sebab tu bila Nabi sebut doa, Nabi sebut muhajirin dulu. Ya, Allahumma ighfir li muhajirin wal ansar. Ansar nombor 2. Ya, muhajirin dulu. Walaupun, ya, peranan ataupun sumbangan ansar ni banyaklah. Ya, kerana mereka yang menyediakan tempat, ya, untuk dakwah Nabi. Ya, setelah Nabi dan para sahabat dihalau keluar daripada Mekah, ya, tempat tinggal mereka adalah Al-Madinah. Sehingga Nabi wafat tetap di Madinah. Malah dikebumikan di Madinah juga, bukan di Mekah. Walaupun bumi Mekah jauh lebih hebat, ya, berbanding dengan bumi Madinah. Ya, buktinya satu solat fardu di Mekah, ya, seolah-olah macam 100,000 kali ganda solat. Ya, seumpama, ya. Tetapi solat satu fardu di Madinah sama dengan 1,000 saja. Jauh beza tu. Kalau di Masjid Aqsa, ya, 500. Ada riwayat lain kata 1,000. Ada riwayat lain kata 250. Tapi yang pasti, ya, dia kurang sikit daripada Masjid Nabawi di Madinah. Jadi Masjid Aqsa. Masjid-masjid lain ada kelebihan macam Masjid Quba, ya, dapat satu pahala umrah. Ya, tapi kita tak sembahyang fardu di Quba, kita sembahyang sunat saja. Ya, tapi kalau di Masjid Nabawi kita sembahyang fardu. Ya, ada orang, ya, kita kata mereka apa kita panggil, ya, pergi tempat lain, ya, kecuali kita pergi Madain Soleh, ya, untuk ziarah tu lain, ya. Tapi kalau kita berada di Mekah, kita jangan sembahyang di tempat lain. Jangan sembahyang Zuhur ke Asar di Masjid Quba contoh. Ya, melainkan tak ada pilihan lah. Ya, sebab tu kita pergi pada waktu Asar, pada waktu duha kan. Supaya by the time Zuhur masuk kita boleh sembahyang di Masjid Nabawi. Jadi kita kena pandai memilih tempat dan lokasi yang afdal untuk berdoa di Raudah. Tapi untuk solat sunat duha itu di Masjid Quba, ya, kerana kelebihan mendapat pahala umrah tadi. Okey, selesai, ya. Supaya berbuat baik sesama mereka sama. Ya, aku juga pesan dengan perkara yang sama kepada semua muhajirin supaya berbuat baik sesama mereka, ya. Jadi kerana para sahabat ni ada kecenderungan politik yang berbeza. Ada yang pro Ali, ada pro Osman, ya. Ada yang mendahulukan muhajirin, ada mendahulukan ansar. Jadi masing-masing ada kecenderungan, ya. Sebab itu kita tengok nanti bila Abu Bakar dilantik menjadi pengganti Nabi, ada orang Ansar yang tak mengiktiraf. Ya, contohnya ketua orang Ansar, ya, ketua orang Bani Khazraj, ya, kabilah Khazraj, ya, yakni Sa'ad bin Ubadah. Sampai kesudah, ya, sampai Abu Bakar wafat, dia tak iktiraf Abu Bakar. Ya, maknanya dia tidak
dia tidak apa kita panggil, dia tidak bagi laluan kepada Muhajirin untuk menjadi khalifah, kerana dia merasakan bahawasanya orang Ansar juga setaraf, ya. Malah dia mencadangkan boleh Abu Bakar menjadi ketua, tapi ketua orang Muhajirin saja. Kena lantik seorang ketua Ansar, ya, diri dia lah, ya. Jadi ini kecenderungan politik yang sudah ada sejak dulu lagi, ya. Jadi maknanya bukan satu benda yang apa kita panggil, satu benda yang pelik lah, ya. Sebab berbeza politik itu biasa saja kita kata, ya. Okey, ada apa-apa silakan sebelum kita teruskan. Ada apa-apa? Tak ada. Kita baca firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, ya, wal asri, demi waktu asar, ya. Waw di depan bukan makna dan, waw tu dipanggil wawul qasam, waw sumpah, ya. Dan macam mana kita nak tahu waw tu waw sumpah? Apabila noun yang datang selepas dia, al asri itu noun sebab ada alif lam kan, ya. Dia either or, sama ada alif lam di depan atau tanwin kat belakang. Kita tengok barisnya, wal asri. Kalau wal asru dan masa, ya. Kalau wal asri demi masa, waw tu fungsi dia sebagai satu bentuk sumpahan. Innal insan, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, pasti berada di dalam, pasti itu duduk pada huruf lam tu, ya, lafi khusrin, pasti berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, melainkan orang-orang beriman, ya, wa amilus solihat, yang beramal dengan amalan-amalan soleh, ya, terutamanya amalan-amalan sunat lah, sebab amalan fardu memang kena buat, ya, wa tawasau bil haq, mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, maknanya kena dakwah, ya, kita dakwah pada orang lain, walaupun dengan tulisan, walaupun kita kongsi WhatsApp, ya, walaupun kita kongsi maklumat dalam Telegram, video dan sebagainya, tapi kita kena cek dulu, ya, jangan kita hantar video-video yang tak apa kita panggil, yang belum disahkan, yang tak ada autoriti, ya. Kita ajar orang supaya berzikir dengan zikir-zikir tertentu yang bukan datang daripada Nabi dan para sahabat. Itu bukanlah tak boleh, ya, tapi kita kata yang Nabi dan para sahabat punya kan banyak, ya, pasal apa kita tak dahulukan yang tu, ya. Kemudian watawasau bisabar, ya, dan berpesan-pesan supaya kita ni banyak bersabar, ya. Ajak orang masuk Islam, bercakap tentang kebenaran, dan di kalangan orang Islam kita ajak mereka bersabar, sebab orang Islam pasti akan diuji dengan pelbagai ujian, ya. Sebab apabila Allah cinta pada sesuatu orang ataupun sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Iza ahabballahu biqaumin, ya, bila Allah cinta kepada sesuatu kaum, ya, Allah akan ibtalahu, Allah akan uji dia. Allah akan uji kaum tersebut, ya. Jadi apa ni, suratul Asar ayat 1 hingga 3, sesungguhnya semua perkara berlaku dengan izin Allah. Janganlah disebabkan ia lambat berlaku maka tergesa-gesa untuk kita menyegerakan. Ya, jadi ini kaedah yang dibuat dalam kaedah fiqh, ya. Kaedah fiqh disebut apa ni, manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Manis ta'jala syai'an qabla awanihi. Orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, uqiba bihirmanihi, maka akibatnya dia diharamkan daripada mendapat. Ya, asalnya dia layak, ya. Tetapi kerana dia tergesa-gesa nak cepat, ya, jadi akhirnya Allah haramkan, tak dapat dia. Ya, contoh kita kata seorang anak, ya, dia anak tunggal. Dia tak ada kakak, tak ada abang, tak ada adik-beradik, ya. Kemudian maknya pun dah meninggal, ya. Kemudian adik-beradik bapaknya, adik-beradik lelaki, mak bapaknya pun dah meninggal, datuk nenek pun dah meninggal. Maknanya dia adalah waris tunggal. Waris tunggal untuk mewarisi harta bapak dia, ya. Bapaknya pun dah sakit dah. Tapi duduk tunggu-tunggu bapak dia tak juga dicabut nyawa oleh Allah. Maka apa yang berlaku? Dia pun letak sesuatu yang boleh menyebabkan, mempercepatkan kematian ayahnya. Contoh dia letak racun ke apa. Ya, memanglah ajal maut di tangan Tuhan, betul. Ya. Jadi bila dia apa kita panggil, ya, dia letak racun, meninggal bapak dia, ya. Maka sebelum meninggal, sebab meninggal tu dalam keadaan terkejut, ya, maka dibuat postmortem, didapati ada racun, ya, yang masuk dalam tubuh bapak dia. Bila cek balik, rupanya anak tunggal dia yang buat. Dan anak tunggal itu walaupun sepatutnya dialah yang layak, dia the only waris kan, ya, yang boleh inherit harta tadi. Tapi kerana dia buat itu semata-mata kerana nak mempercepatkan proses, ya, pengambil alihan harta, maka dia diharamkan daripada menerima. Dia kena jatuhkan hukuman bunuh, ya, bunuh balas, ya, dan apa lagi, ya, dia diharamkan daripada mewarisi walaupun sesin daripada harta bapa dia, sedangkan dia adalah waris tunggal. Ya, manis ta'jala syai'an, sesiapa ista'jala syai'an, yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, uqiba, akhirnya apa yang berlaku? End result-nya apa yang berlaku? Ya, uqiba bihirmanihi, diharamkan daripada mendapat. Tak boleh satu sen pun dapat, tuan-tuan, ya.
Okey, itu kaedah dalam fiqh dipanggil. Ya, kaedah fiqhiyah. Kaedah fiqh, ya. Dia ada kaedah fiqh, ya, dia ada kaedah usuliyah, kaedah bahasa, ya, sebagainya. Dan benda-benda ni sebenarnya kurang diberi perhatian kerana dia masuk dalam bab khusus, ya. Ini high level lah sikit tuan-tuan, ya. Kita biasa dengar apa Quran cakap, apa hadis cakap, ya. Jadi Quran cakap yang ni kita ikut, Quran cakap, hadis cakap macam ni kita ikut. Tetapi ada lagi kaedah-kaedah lain yang disimpulkan oleh para ulama yang duduk dalam kitab kaedah-kaedah fiqh dan kaedah-kaedah usul, ya, yang kita kena dengar lah, ya. Contoh kita kata macam orang tanya pasal makan, ya, dalam mazhab Syafi'i selagi tidak ada dalil Quran hadis yang mengatakan haram dan doktor pakar pun tak bagi tahu benda tu ada racun sebagainya, maka hukumnya adalah halal. Ya, jadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu pada asalnya adalah harus. Ya, kalau orang tanya kita, boleh tak makan apa kita panggil? Boleh tak makan siput kita kata, ya. Quran tak kata siput haram. Hadis pun tak kata, ya. Jadi kemudian apa lagi? Kajian-kajian pun menunjukkan bahawasanya siput tu tak ada benda yang menyebabkan mudarat. Ya, jadi hukum asal balik kepada hukum harus, mana boleh makan. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah, ya, hukumnya berbeza. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata selagi tak ada ayat Quran dan hadis, tadi kalau Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, tidak ada ayat Quran atau hadis yang mengharamkan. Dalam mazhab Abu Hanifah, tidak ada ayat atau hadis yang menghalalkan. Jadi beza, metodologinya berbeza. Itu, ya, kaedah fiqh yang digunakan pakai oleh imam-imam mazhab yang berbeza lah. Jadi kalau orang mazhab Hanafi, dia tak makanlah sotong. Dia tak makanlah udang, dia tak makan seafood. Ya, kerana apa? Ya, kerana tidak ada ayat dan hadis yang mengatakan, ya, apa ni, makanan laut tu adalah halal, melainkan ikan saja. Jadi bila dia kata apa ni ikan, maknanya ikan semata-mata, ya. Yang lain tak boleh. Itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i berbeza. Ya, kerana tidak ada ayat dan hadis yang mengatakan haram, maka dia balik pada hukum halal. Ya, jadi metodologi itu penting, ya, yang kita kena kuasai. Tapi ini bukan orang awam lah, ya. Ini kelas khusus lah, ya. Kita panggil usul fiqh, dia panggil usulul fiqh. Kaedah-kaedah fiqh, ataupun di UIA kita panggil Principles of Islamic Jurisprudence. Jurisprudence tu fiqh, Islamic Jurisprudence fiqh Islami. Ya, apa ni principle itu adalah usulnya. Jadi kita belajar usulnya. Yang ni orang malas nak belajar ni sebab dia teknikal, tuan-tuan. Tapi kalau kita tak belajar dia punya prinsipal, macam mana kita nak istinbat hukum? Tak boleh. Ya, sebab tu ayat Quran bila kita baca, walaupun dia perintah, tapi kadang-kadang perintah tu bersifat sunat saja. Kadang-kadang dia bersifat harus saja. Ya, contoh, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, ya, dan minumlah kamu, dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan boros, ya. So dalam keadaan tadi, kulu makan tu wajib ke? Tak wajib. Makan tu sunat ke? Tengok keadaan. Makan tu hukumnya harus saja. Kalau makan tu wajib, semua orang kena makan. Ya, apa ni, walaupun dah kenyang, ya. Washrabu, minum, ya, hukumnya adalah harus kalau sudah kenyang, ya, hukum asalnya harus. Tetapi kalau kita disediakan makanan oleh jiran, ya, oleh orang yang kita datang bertamu ke rumahnya, maka hukumnya sunat, ya. Tetapi kalau sampai ke peringkat kita tak makan tu jadi sakit, ya, boleh mudarat, maka hukumnya wajib pula. Jadi hukum tu berubah-ubah mengikut suasana dan konteks, ya. Itu dibanding kaedah fiqhiyah yang duduk dalam kitab usulul fiqh. Okey tuan-tuan, ada soalan silakan. Ya, dia teknikal sikit. Kalau ada apa-apa, Ustaz tolong, silakan. Ada apa? Silakan, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa? Tak ada, semua understood, ya? Yeah. Apa tu kalau macam Ustaz cakap tadi tu, macam semua asal-asalnya hukumnya harus. Saya dengar ada kelas lain lah. Macam muzik, tak ada 4 mazhab ni semua kata haram. Kecuali yang Zohri, mazhab Zohri tu Ustaz kan. Yang mazhab tu je yang Zohiri. Mazhab Zohiri. Zohiri, Zohiri tu kata boleh lah macam tu. Macam sekarang ni kita dengar muzik tu biasa-biasa. Masa kita dengarkan muzik kadang-kadang kita ikutlah juga lah sambil-sambil tu kita ni juga. Jadi macam mana Ustaz kalau yang macam tu kita boleh tak biasa dengan 4 tu, kita hanya 4 je kan. Yang ni Zohiri ni tak tahulah macam mana. So boleh dia ada kita... sunnah wal jamaah juga. Zohiri ada sunnah wal jamaah. Okey. Tak apalah Ustaz kan. Jadi balik pada hukum harus dengan beberapa apa kita panggil dengan beberapa perhatian lah. Ya, contohnya macam tadilah, ya. Yang pertama
kita kena bezakan alat muzik zaman dulu dengan sekarang, jauh beza. Ya, yang Nabi sebut secara jelas ialah alat muzik bertali, alat muzik yang ditiup kan, sebagai contoh. Jadi mana kalau bertali kita bayangkan gitar lah, kita bayangkan biola, ya, sitar dan sebagainya, gambus sebagai contoh ya. Kalau yang bertiup ni mana serunai, seruling, ya, apa ni saksofon, ya, apa ni trombon, ya, dan seumpamanya, trompet dan sebagainya. Jadi adakah secara umum begitu ataupun ada pendetailannya? Itu kena tengok fatwa-fatwa semasa. Jadi antara yang Ustaz rasa paling sesuai kita ambil antaranya ialah almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, yang beliau ni banyak orang tak terima ya, sebab pandangannya kadang-kadang agak sedikit terbuka. Ya, jadi nak cerita panjang tu detail kena tengok fatwa-fatwa semasa Dr. Yusuf Qaradawi lah. Ya, tapi antaranya dia kata tengok pada motif ataupun tujuan. Tujuan untuk apa? Kalau dia ada ada elemen melalaikan sehingga ya meninggalkan yang fardu, tak boleh lah. Ya, kalau ada percampuran lelaki perempuan tak boleh. Kalau ada tak menutup aurat tak boleh. Ya, kalau ada kandungan lagu atau seni kata tu yang kita kata bertentangan dengan syarak, ada unsur syirik, ya, ada unsur memuja jin dan syaitan. Ya, kalau dia banyak benda yang perlu diperhatikan. Ya, boleh masuk website Dr. Zulkifli Al-Bakri saja, ya, ataupun Google tengok pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi ataupun ulama-ulama moden ya terhadap muzik dan lagu-lagu nyanyian ni. Ya, kena tengok yang semasa sebab dalam konteks semasa kadang-kadang tak ada peralatan tu, dia hanya ya kita kata kita panggil ya dia bukan macam tu. Ya, dia dah moden ya dalam bentuk yang sangat berbeza. Kadang-kadang tak ada tali, dia tak ada yang ditiup dan sebagainya, tapi bunyi-bunyi itu masih ada. Ya, dalam bentuk yang lebih moden ya, musical instrument moden yang berbeza daripada dulu ya. Sebab tu persembahan kita tengok ya, kadang tak ada apa pun ya, dulu kan ada pemain gitar, ada drama dan sebagainya. Kalau sekarang tak ada ya, mungkin hanya keyboard saja ya. Jadi macam mana nak kata, sudah tentu hukumnya berbeza mengikut pada tempat, dan senang je dia balik kepada tujuan dan bagaimana cara pelaksanaan dia. Ya, kalau tujuannya baik ya untuk mengingatkan orang tentang Nabi sebagai contoh. Ya, qasidah-qasidah, nasyid-nasyid yang baik ya, cerita tentang kehidupan Nabi contoh. Ya, contoh kita kata kalau cerita Nabi Musa contoh ya, Nabi Musa dengan maknya Yukabid ya, lagu Ratu Nil ya, Ratu Sungai Nil ya, yang dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz oleh Munif Ahmad, yang menyanyi pun lelaki, yang menyanyi tutup aurat, yang menyanyi pun kita tahu orang Masjid Surau ya, seni katanya pun dibuat oleh Ustaz Farul Makjoy pun orang baik, personally Ustaz pun kenal ya. Jadi dia menceritakan tentang perjuangan mak Nabi Musa Yukabid ya, ketika Allah perintah menghanyutkan ya Nabi Musa, kemudian Allah janji Allah akan pulangkan balik, seperti mana kita dah baca dalam surah Al-Qasas surah 28 ya. Jadi kalau macam itu kandungannya, orang tak tahu jadi tahu ya, dan kita pun excited nak tahu, oh Nabi Musa macam tu punya. Tak tahu pula, selama ni kita tak baca ya, tapi kita dengar lagu tu menjadi motivasi untuk kita mengetahui lebih dalam. Kalau itu tujuannya, takkan nak kata haram tuan-tuan ya. Cuma persembahan tadi ya, yang mengiringi nyanyian tadi tu kita kata dalam bentuk macam mana. Kalau guna kita panggil ya contemporary musical instrument, mungkin hukumnya lain ya. Macam mana? Kena tengok pandangan para ulama moden ya, sebab cara persembahannya sudah berbeza daripada dulu. Sebab dulu kita tahu ya, persembahan nyanyian dan sebagainya itu dibuat di kelab malam, dibuat di tempat bersukaria, ada minum arak ya, ada penggunaan kita panggil ganja sebagai contoh ya, ada benda-benda lain. Situasinya berbeza dengan sekarang ya. Jadi dan dia tak buat dalam masjid, dia buat di luar perkarangan masjid ya, sebab dah ada fatwa kalau bergendang, berkompang apa semua dalam masjid tak boleh, tapi kalau di perkarangan di luar itu ada keharusan. Jadi macam-macam benda kena tengok. Dia bukan simply kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik kata tak boleh dan kita kata tak boleh. Dia not as simple as that. Kita kena tengok secara lebih dalam ya, dan zaman ini zaman teknologi maklumat di hujung jari. Ya, jadi kita ada akses kepada banyak website ya, kepada banyak YouTube ya, ceramah-ceramah ulama-ulama moden. So kita kena dengarlah. Macam itulah ceritanya ya. Kalau kita malah nak cari, masuk je website Dr. Zulkifli Al-Bakri, insya-Allah sebahagian daripada persoalan sudah ada jawapan. Kalau Ustaz boleh sebut macam tu, Syarin. Ya. Okey, Syarin. Ya, sama. Jadi tadi kita sebut Az-Zahiri ya, mazhab ya, Imam Az-Zahiri. Imam Az-Zahiri ni dia macam tadilah ya, kalau
Imam Zahiri ni maknanya mazhab Zahiri, dia tak ada takwil. Ya, takwil. Maksudnya kalau Quran kata aula mastumun nisa, ya, mana orang yang batal wuduk ni aula mastumun nisa bersentuh. Ya, kalau mazhab Abu Hanifah kata bersentuh lah. Mazhab Zahiri kata bersentuh, maknanya lelaki perempuan bersentuh. Dalam mazhab Syafi'i ada makna lain. Makna la mastumun nisa tu bukan bersentuh. Itu maknanya hubungan kelamin suami isteri. Itu ada takwil dia. Jadi ada mazhab yang tak ada takwil. Takwil tu maknanya dia interpret. Ada mazhab yang ambil pesir je. Jadi ini pendekatan metodologi yang berbeza. Ni high level sikit tuan-tuan. Ya, ni bukan kita kata ya kita boleh cerita macam tu saja sebab dia teknikal. Orang yang baru dengar mungkin rasa terkejut. Tapi agama macam itulah tuan-tuan ya. Macam ilmu-ilmu lain juga, dia ada pendetilan dia. Ya, macam contoh kita pergi kedai, kita pergi ke dentist contoh kan, ya. Jadi kalau kita nak buat kita panggil kosmetik punya nak buat cantikkan gigi ke, nak buat brace kita panggil ya. Nak buat dipanggil braces ke ataupun benda-benda lain ya. Dah tentulah normal dentist tak boleh buat. Kita kena pergi orthodontist. Ya, jadi nak buat mungkin dentist untuk scaling dia boleh buat, tapi untuk deep scaling ya, untuk benda-benda lain yang berkaitan itu ortodontis. Macam itulah. Dia ada pakar dia. Ya. Mungkin nak cerita bahasa Arab umum-umum insya-Allah boleh. Diploma dah cukup. Degree mungkin dah cukup. Tapi kalau nak pergi detailing, nak pergi lebih tinggi, kena cari ustaz yang ada master, ada PhD lah. Macam tu maksud dia. Ya, itu pengalaman, ada professorship dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan. Agama ni macam tu. Ya, kita tak boleh generalize. Ya, sebab masing-masing ilmu ni ada dia punya pakar dia. Ya, dan pakar rujuk tu masing-masing ada kecenderungan yang berbeza. Ya, sebab ada orang yang cenderung kepada ilmu hadis, ya. Ada yang cenderung kepada ilmu fiqh. Jadi fiqh dengan hadis tu dia ada metodologi yang berbeza. Ya, apa ulama hadis dan ulama fiqh, ada tentu ada perbezaan lah. Ya, cuma digabungkan. Al-Imam Syafi'i biasa menggabungkan ya, hadis dan juga fiqh. Kalau dalam zaman moden kita kata antaranya Dr. Yusuf Qaradawi lah. Ya, yang menggabungkan antara fiqh dan hadis. Beliau juga seorang alim dalam hadis dan beliau alim dalam fiqh. Jadi beliau menggabungkan setelah melihat situasi dan keperluan. Jadi dia benda ni bukan as simple as that lah. Ya, orang kata Islam ni kan mudah. Memang Islam tu mudah. Tetapi nak kena ada ilmu alat dia. Kita tak boleh baca Quran kemudian kita buat decision ya. Macam orang selalu dia ambil hadis Sahih Bukhari, dia baca Sahih Bukhari dan dia nak buat keputusan semua berdasar pada Sahih Bukhari. Tak boleh. Kena baca syarah dia dulu, interpretasi. Tak boleh ambil pesir ya, mentang-mentang dah baca Sahih Bukhari ya, sebab Sahih Bukhari itu ada 7,000 ya, 7,000 berapa? 7,300 lebih, 7,400 hadis, 7,500 hadis, dan kita nak buat keputusan berdasar pada hadis-hadis itu tak boleh. Kena tengok Sahih Muslim ya, Musnad Imam Ahmad, kena tengok Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah ya, An-Nasa'i, tengok pula Muwatta Imam Malik ya, kena tengok Sunan Ad-Darqutni. Oh, banyak berlambat lagi tuan-tuan. Luas ilmu ni. Sampai kita mati pun tak selesai mengaji tuan-tuan ya, luas. Ya, memang mengaji agama tu macam itulah ceritanya ya. Kalau ilmu-ilmu dunia, ilmu perubatan pun luas, ini kan pula ilmu yang berkait dengan agama. Ya, berkait dengan akidah, syariah dan akhlak tuan-tuan. Ya, lagi detail lah. Okey ya, minta maaf Ustaz cerita detail sikit sebab nak bagi gambaran pada tuan-tuan supaya kita panggil ya, jangan do not take for granted tuan-tuan. Ya, ada orang dia mudah-mudah sangat. Agama ni memang mudah ya, tetapi bagi orang yang ada kepakaran ya. Jadi kalau dia tak ada kepakaran, dia main terjemah aja tak boleh tuan-tuan ya. Bahaya, takut dia menyeleweng. Kena tengok apa Imam Nawawi kata, apa Ibnu Hajar Al-Asqalani kata ya, dua tonggak besar lah kita kata. Dalam dunia ni kalau Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani secara umum kita kata cukuplah tu. Bagi orang awam macam kita cukup. Ya, kerana kedua-dua mereka ni sudah tersohor ya, diterima pakai oleh kebanyakan para ulama walaupun daripada mazhab yang berbeza. Ya, macam kita kata Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, ya, semua orang terima. Ya, mazhab Malik pun terima, mazhab Hanafi pun terima, mazhab Hambali pun terima, mazhab Syafi'i lagi terimalah. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Apa yang berlaku ya? Kita sampai mana tadi? Apabila Abu Bakar datang dan ceritakan apa yang berlaku ni. Apa tadi Sampai mana kita? Dah sampai mana dah? Muka surat berapa? Tuan-tuan? 348. 348 ya. Oh, dah baca tadi. Sesungguhnya semua perkara berlaku dengan izin Allah. Kita dah baca tadi. Allah berfirman,
fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, ini cerita bagaimana ya kita kata dalam surah Muhammad surah 47 ayat 22. Ya, maka Allah kata fahal asaitum, apakah boleh jadi kemungkinan ya, asa daripada perkataan asa, ain sin alif, asa, kemungkinan ya, boleh jadi ya, in tawallaitum, jika kamu berkuasa, maknanya jika kamu diberi kuasa ya, antufsidu fil ardi, ya, kamu akan buat kerosakan atas muka bumi. Mungkin ada orang ya, mungkin setakat ni dia tidak, apa kita panggil ya, dia tak ada kuasa. Dia kata saya insya-Allah kalau berkuasa pun saya tak akan menyeleweng. Dia kata dia belum dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa kita tak tahu ya. Allah kata fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, boleh jadi sekiranya kamu berkuasa kamu akan salah guna kuasa, kemungkinan ya. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dia tak peduli dah ya. Macam orang berniaga kita kata ya, memang dia baik, adik-beradik bagus, tapi buat berniaga dia tak peduli adik-beradik ke apa ke ya, dia ambil untung semacam je. Tak ada consideration, tak ada belas kasihan kadang-kadang. Aku juga berpesan supaya kamu semua buat baik kepada orang Ansar. Tadi buat baik pada Muhajirin, sekarang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah pribumi di sini. Mereka adalah penduduk asal, penduduk tetap ya, di apa kita panggil di Madinah ni. Dan beriman sebelum kedatangan kamu ke sini, betul. Ya, kita jangan kata orang Madinah ni beriman setelah Nabi datang bertemu mereka. Tak. Mereka telah beriman sebelum Nabi datang. Nabi telah hantar Mus'ab bin Umair. Ya, Nabi hantar Mus'ab bin Umair, dan Nabi juga telah hantar seorang lagi. Siapakah yang menemani Mus'ab bin Umair masa dakwah di Madinah? Siapa tuan-tuan? Siapa yang menemani? Seorang lagi yang menemani Nabi. Siapa? Ya, siapa dia? Tuan-tuan, 2 orang je. Siapa yang menemani Nabi tu? Siapa dia, Kak Zainab? Tak pasti Ustaz. Ya, siapa yang menemani Mus'ab bin Umair? Kan 2 orang kan. Sebelum Nabi datang ke Madinah hijrah, Nabi hantar 2 orang sahabat untuk berdakwah. Dia ketuk semua pintu orang Madinah ni, ya, rumah pintu Madinah. Beriman mereka kepada Nabi, ya. Jadi Mus'ab bin Umair yang wajah seirah Nabi, supaya kalau nanti orang nak jumpa, nak tengok Nabi Muhammad ni macam mana, sebab kita tak boleh lukis gambar Nabi. Dulu tak ada potret, fotografi tak ada. Ya, jadi tengok Mus'ab pun mereka dah terpikat dah. Ada seorang lagi yang menolong Mus'ab bin Umair. Siapa dia, Haji Megat? Ya, siapa? Ya, Syarin, ya, siapa? Seorang lagi. Sa'id bin Zaid tu Ustaz, best friend dia. Sa'id bin Zaid, dia orang Mekah. Tak dengar pula. Dia dihantar juga ke? Itu jumpa kat mana? Tak, saya tak fikir dia punya best friend dia siapa. Sebab Ustaz ada cakap dia punya best friend tu adik-adik Amr al-As tu. So yang saya teringat je Sa'id bin Zaid. Ustaz tanya saya pula. Yalah, sebab Syarin kadang dia ada baca daripada Al-Askar ke, daripada kitab-kitab lain kan, ya. Manalah tahu. Okey ya, jadi orang yang membantu Mus'ab bin Umair itu adalah orang buta. Ya, seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliaulah yang menemani Mus'ab bin Umair untuk berdakwah tu, ya. Okey, jadi itu cerita ayat tadi sudah, ya. Tidakkah mereka, yakni orang Ansar, membahagikan hasil tanaman Madinah? Betul. Ya, mereka nak bagi 2, ya. Tetapi para sahabat kata tak payah. Ya, para sahabat Madinah Mekah kata, kamu benarkan kami bekerja di ladang kamu. Jadi mereka sebahagiannya ada ladang kurma, ya, ataupun pertanian yang lain. Jadi benarkan saja para sahabat daripada Mekah ni, orang-orang Muhajirin bekerja di ladang kamu. Jadi kalau dapat untung, ya, barulah dibahagikan upah pada kami. Ya, sedangkan orang Madinah, orang Ansar nak bagi terus. Nak bagi ladang tu kalau ada 5 ekar, nak bagi 2,5 ekar. Ya, tapi orang Mekah ni dia ada dignity. Dia tak nak terima sesuatu secara percuma. Dia nak buat kerja. Ya, kita tengok. Ya, ini kalau kita boleh ambil pengajaran lah, ya. Kita makan di restoran, ada kadang-kadang orang buta ke apa datang kan, ya. Jadi paling kurang pun dia bagi tisu, ya. Kita nak bagi berapa seikhlas kita, dia bagi tisu paling kurang. Jadi dia kata saya bukan minta derma, saya jual tisu paling kurang, ya. Ada benda yang dia nak. Ya, dia tak nak terima secara free-free saja. Ya, kita nak bagi lebih pada tu terserahlah.
Nak bagi RM10, RM5 terserah, ya. Tapi bagi RM1 pun boleh. Tapi dia tetap akan bagi kita tisu juga, ataupun dia bagi kadang-kadang ayat-ayat Quran, ya, kadang surah apa kita panggil, ya, suratul Ikhlas kan, kadang-kadang bentuk macam tu. Ya, yang kadang-kadang bila kita dapat tu bagus juga, ya. Jadi kita boleh letak apa ni di kereta sebagai contoh, ya. Jadi kita ada masa kita boleh baca, kita boleh tengok. Kadang-kadang kita lama-lama hafal ayat ni kita dah terlupa. Ya, ain ke, ghain ke, ya, qaf ke, kaf ke. Jadi benda-benda tu kadang penting juga, ya. Kita akan menghargai benda-benda macam tu. Jadi orang Ansar, ya, memang sanggup, ya, berkorban apa saja kita kata, hatta sehingga, ya, Sa'ad bin Rabi', ya, orang kaya Madinah, ketika beliau dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, ya, jadi oleh kerana Abdurrahman tak ada isteri, dia sanggup ceraikan salah seorang isteri dia untuk dikahwinkan dengan Abdurrahman, ya, setelah habis iddahnya. Abdurrahman mendoakan keberkatan pada keluarganya. Ya, Abdurrahman hanya minta dipinjamkan sedikit modal, kemudian ditunjukkan pasar tu kat mana, dan dia mula berniaga lawan dengan orang-orang Yahudi, ya, sebab orang Yahudi sangat apa kita panggil, ya, sangat cekik darah kita kata, ya, memeras, ya, memulas apa ni keringat, ya, orang-orang apa ni Arab, ya, yang bertunggu-lumu bekerja di ladang. Bila sampai bawa ke apa hasil tanaman, ya, dibawa hasil susu dan sebagainya, mereka beli dengan harga yang rendah sebagai contoh. Ya, mereka kenakan apa ni cukai dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni dilihat oleh para sahabat Nabi daripada Mekah, ya, sebab Mekah juga, ya, sebagai satu World Trade Center, ya, WTC. Jadi bila mereka datang ke Madinah, ya, mereka menggunakan pengalaman mereka, menggunakan apa ni knowledge mereka berniaga di Mekah tu untuk lawan dengan orang-orang apa ni Yahudi, ya. Nabi tak suruh, ya, para sahabat untuk buat pasar lain, tapi Nabi suruh mereka bersaing dengan orang-orang Yahudi sehingga akhirnya mereka berjaya mengalahkan, ya, peniaga-peniaga Yahudi yang menindas, yang mengenakan cukai yang tinggi dan sebagainya, ya. Okey, jadi tidakkah mereka membenarkan kamu tinggal di sini? Betul. Orang Madinah yang bagi rumah, ya, maknanya walaupun dalam keadaan mereka berkongsi, tapi mereka menyediakan tanah, ya, memberikan apa ni sebahagian daripada hasil pertanian, ya, sebagai upah. Tidakkah mereka mengutamakan kamu daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka amat memerlukannya? Kita dah baca dah cerita Abu Talhah yang isterinya Ummu Sulaim, ya, bapa tiri kepada Anas bin Malik ketika datang, ya, orang yang lapar. Jadi mereka sanggup, ya, ikat perut nak bagi makan kepada tetamu yang sudah lama tak makan. Jadi maknanya mereka melebihkan orang lain, ya, dipanggil sebagai isar, ya, isar. Hamzah di bawah alif, ya, sa, alif, ra. Ya, Hamzah bawah alif, i. Ada ya selepas dia, ada sa, ada alif, ada ra. Isar. Maknanya apa isar? Ya, kalau kita tengok terjemahan dalam bab apa ni undang-undang dia panggil altruism, dia panggil altruism. Ya, altruism ni merujuk kepada sifat melebihkan orang lain berbanding dengan diri kita walaupun kita perlu. Ya, tapi sanggup dilebihkan orang lain kerana tadilah, ya, kerana melihat bahawasanya, ya, orang-orang Mekah ni sangat memerlukan, ya, dan mereka rasa inilah sumbangan yang mereka boleh buat kepada orang yang dulu masa di Mekah mempertahankan Nabi, yang masuk Islam dalam keadaan mereka ditindas. Orang Madinah masuk Islam dalam keadaan aman, ya, mereka tidak perlu ditindas, mereka tidak menghadapi cabaran, ya, yang hebat daripada apa ni orang-orang kafir yang berada di sekitar mereka. Kemudian apa lagi, ya? Ketahuilah, ya, apa lagi situ? Ketahuilah sesiapa yang dilantik untuk menghukum dua orang lelaki yang berselisih, dia hendaklah menerima orang yang baik dan memaafkan orang yang bersalah, ya, dan jangan mendendami mereka. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan hukum, ya, melepaskan orang yang bersalah itu jauh lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, sebab tu asal-asal seseorang bila masuk mahkamah dia innocent, ya, until he is proven guilty. Ya, hatta tasbuta idanatuhu dalam bahasa Arab. Ya, sehinggalah maknanya dia dibuktikan bersalah. Selagi dia tidak dibuktikan bersalah, kita tak boleh kata dia bersalah. Kita hanya boleh kata dia orang yang disyaki saja. Ya, dia dituduh, dia disyaki tapi belum dijatuhkan hukuman. Ya, jadi oleh kerana itu kita tak boleh kata dia pencuri, perompak dan sebagainya. Belum lagi. Dia dituduh, mungkin dia difitnah kita kata, ya. Jadi maknanya kalau kita berhadapan dengan dua pihak ni, ya, kita cuba damaikan dia, ya, dan kita menerima dengan baik, ya, pengakuan dia. Kalau dia salah, ya, kita kata kita berusaha untuk memberi maaf kepada dia dengan, ya, kebenaran daripada pihak yang satu lagi lah. Ya, dia ada two conflicting parties, ya, yang satu mengaku dia buat salah, ya, jadi maknanya boleh diselesaikan di luar mahkamah.
Jangan kita bawa ke mahkamah sampai malu keluarga dia apa semua, ya. Ketahuilah aku adalah orang yang mendahului kamu semua dan kamu akan menyusulku. Nabi bagi tahu aku akan mendahului kamu. Nabi dah bagi tahu Nabi akan wafat. Ketahuilah sesungguhnya janji pertemuan kita ialah di kolam di Al-Kausar. Ya, inna mau adana, ya, sesungguhnya tempat pertemuan kita, ya, kita punya tempat kita bertemu nanti, ya, adalah di mana meeting place kita. Meeting place kita adalah di Al-Kausar telaga. Ketahuilah sesiapa yang ingin berjumpaku, dia hendaklah menjaga tangan dan lidahnya kecuali daripada perkara yang sepatutnya. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi sebut, Muslim itu, ya, al-Muslim man salimal muslimuna min, ya, lisanihi wa yadihi. Ya, yang dipanggil sebagai orang Muslim itu, ya, orang yang menyerah diri pada Allah adalah orang yang Muslim lain selamat daripada lidah dan tangannya. Ya, jadi kalau orang Muslim lain tidak selamat daripada lidahnya, dia kutuk, dia fitnah, dia hukum macam-macam, ya. Jadi macam mana kita nak kata dia itu seorang Muslim? Muslim tak macam tu, ya. Kita mencari kebenaran betul, ya, bukan nak mencari salah orang. Ya, kita selalu cari salah orang, sedangkan kita tak sepatutnya cari salah orang. Ya, kalau orang tu bersalah, kita cuba fikir macam mana, apa sebab dia bersalah. Mungkin kerana terpaksa, ya. Sebab tu Umar apabila seorang tuan menangkap dia punya hamba dia kerana mencuri kambing, maka Umar tanya, sebab apa dia mencuri kambing? Sebab apa? Tanya dulu, why? Ya, apa reason dia? Ya, dia kata sebab aku lapar. Tuan kau tak bagi gaji ke? Bagi, tetapi upah yang dibagi sangat minimal. Aku ada isteri, aku ada anak ramai. Macam mana? Ya. Jadi dia mencuri. Maka dia tidak dijatuhkan hukuman potong tangan. Sehingga Umar kata, kalau sekali lagi peristiwa pencurian berlaku, ya, dan terbukti engkau tidak memberikan upah yang cukup kepada hamba sahayamu, bukan hamba sahayamu yang dipotong tangan, tetapi engkau yang aku potong tangan. Maknanya bukan mana dia nak potong tangan dah, ya, tapi maksudnya nak bagi warning, nak bagi peringatan keras, ya, bahawasanya kita sebagai bos, ya, sebagai majikan, kita kena bagi upah yang sewajarnya lah kepada orang bawahan kita. Kita dah engage orang tu buat satu kerja kan, ya, dia kontraktor, kita kena bagilah. Ya, Islam ajar sebelum peluhnya kering. Ya, macam kita contoh kan, kita ambil engage seorang ada tolong potong rumput, kita kata mesin rumput. Dia datang rumah kita, ya. Kita pun dah janji nak bayar dia, kita dah tanya dah berapa, ya, berapa ni, kalau tengok luas macam ni berapa charge, dia pun dah bagi tahu satu charges. Ya, kemudian kita pun arah dia buat. Jadi mana selesai, sebelum selesai maknanya kalau boleh selesai, ya, sebelum peluhnya kering kita bayar dia. Ya, kita bagi upah dia, jangan tunggu. Kita kata nanti hujung bulan lah. Dia buat awal bulan, kita bagi gaji di hujung bulan. Dia bukan pekerja kita. Ya, kita ambil dia, engage dia sebagai kontraktor. Jadi pasal apa kita nak tunggu sampai hujung bulan? Kalau dia bekerja dengan kita dah setuju bayar bulan, lain. Ya, jadi monthly salary kan. Ini bukan, ni upah. Jadi pasal apa kita tunggu, ya, sampai peluh dia kering baru kita nak bayar? Patutnya segera. Ya, jadi benda-benda macam itu kadang-kadang kita lalai. Kita kita tak concern sangat. Kita kata as long as aku bayar dah. Ya, tapi pasal apa kita tunggu sampai hujung bulan? Dia buat kerja 2 hari bulan, kita bayar 30 hari bulan. Dia bukan bekerja penuh masa dengan kita. Macam tu. Kadang-kadang kita tak ambil perhatian benda-benda macam tu, ya. Okey, ya, apa lagi tuan-tuan? Menjaga tangan sudah, ya. Di hujung ni ketika muslimin sedang menunaikan solat subuh pada hari Isnin 13 Rabiul Awal, ya. Berimamkan Abu Bakar, Rasulullah membuka tabir bilik Aisyah. Patutnya 12 ni, ya. Baginda melihat muslimin sebab Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Macam mana 13 pula, ya. Baginda melihat muslimin yang berada dalam saf solat, kemudian baginda tersenyum dan ketawa, ya. Ketawa Nabi tidak mengeluarkan suara, ya, walaupun terbuka mulut sampai nampak, ya, geraham Nabi, tetapi Nabi tidak mengeluarkan suara. Abu Bakar berundur untuk berada di dalam saf pertama kerana menyangka Rasulullah ingin keluar untuk menunaikan solat, ya. Muslimin pula hampir-hampir membatalkan solat mereka kerana terlalu gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengisyaratkan dengan tangan supaya mereka menyempurnakan solat. Kemudian baginda masuk dalam bilik rumah Aisyah dan menutup tabir, ya. Jadi hari yang ke-12 ni, ya, bukan hari yang ke-13. Jadi tak tepatlah, ya, sebab 13 tu Nabi sudah wafat, ya. 12 tu yang terakhir. Okey, ada apa sebelum kita sambung lagi? Ada apa? Silakan. Ustaz. Ya. Adakah pesanan yang kita baru baca ni merupakan wasiat terakhir baginda selain daripada tebah watak tu? Selain apa? Macam mana? Ulang balik.
Adakah pesanan yang kita baru baca page 348 ni, wasiat terakhir baginda selain daripada khutbah wada' tu? Oh ya, apa ni, betul lah ya, ni antara kata-kata terakhir lah sebelum Nabi wafat. Ya, ada lagi ya pandangan-pandangan lain lah ya. Tapi macam tadilah, ini antara ya, sebab kalau khutbatul wada' ya itu berlaku ya, kita kata hampir 2 bulan sebelum Nabi wafat lah ya. Sebab dia berlaku pada bulan Zulhijjah ya, pada waktu Zulhijjah, pada waktu Nabi berada di Mina ya. Tetapi macam tadilah ya, bila kita menyebut tentang apa ni, kematian atau kewafatan baginda ni pada bulan pada bulan Rabiul Awal. Jadi maknanya dah 2 bulan ya, lebih pada 2 bulan dah. Ya, jadi maksudnya ni antara yang terakhir lah ya, betul lah tu. Okey, Rasulullah wafat ya. Waktu duha hari tersebut pada hari 12, hari Isnin ya, waktu duha. Maknanya Nabi melihat apa ni, para sahabat tadi tu ialah pada kali terakhir ya, ialah bila? Ialah pada waktu subuh tu. Jadi itu yang terakhir lah ya. Kemudian pada waktu duha ya, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa berlaku pada hari Isnin 12 ya, bukan 13, betul kan? Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 633 Masihi, 633. Ya, selalu saya sebut ya, Nabi lahir 570. Sebahagian kata 571. Kalau kira 570 lagi senang. 570 lahir, 570 lahir, 610 Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya, 40 kan? Ya. Jadi kita 570. Ya, kalau ada orang kata 571 tak salah. Ya, tapi 570 lagi senang nak kira lah. Sebab nombor bulat kan. Jadi 570 Nabi dilahirkan. 40 tahun selepas tu 610 Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya, 40 tahun 610 masih di Mekah. Setelah dapat wahyu, Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi 610 campur 13, 623. Okey, boleh? Boleh Ustaz, boleh. Okey. Jadi 10 tahun lepas tu Nabi wafat. Ya, masa duduk di Madinah. Jadi 623 campur 10 ialah 633. Jadi tuan-tuan kena buat satu timeline lah ya, daripada atas ke bawah ya. Sebab timeline kita mesti buat dalam bentuk, yang bagusnya dalam bentuk vertikal lah. Ya, atas sekali Nabi lahir 570. Ya, letak tahun Masihi ya, sebelah kiri 570 ya, Nabi lahir. Bawah dia sikit 610 Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya, jadi antara 570 dengan 610 tu 40 tahun. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 610 campur 13, 623 ya. Nabi hijrah ya pada usia 53 tahun. Kemudian 10 tahun lagi di Madinah, Nabi berdakwah di Madinah, mendirikan negara Islam, berperang, ya, berkahwin dan sebagainya. Itu 10 tahun pula. Jadi Nabi wafat pada 633. Macam itulah tuan-tuan. 570 lahir. 610 ya, Nabi dilantik menjadi Rasul. 623 Nabi hijrah ya. 633 Nabi wafat. Jadi tuan-tuan ambil ya dari segi tahun Masihi itu. Kalau nak ambil tahun hijrah bermula selepas hijrah saja. Jadi maknanya kalau nak ambil hijrah hanya sampai tahun yang ke-11 saja. Tahun 11 hijrah ya. Nabi wafat tahun 11 hijrah, tapi duduk solid selama 10 tahun. Sebab kita kira daripada Rabiul Awal. Ya, kita tak kira lah daripada Muharram dan Safar, sebab Muharram Safar Nabi masih dalam proses nak berhijrah. Ya, jadi tahun 11 bulan yang sama, tarikh yang sama, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Jadi solid 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Ya, tapi tahunnya bukan tahun yang ke-10. Sebab kalau tahun yang ke-10 Nabi duduk 9 tahun aja. Nabi duduk sampai tahun yang ke-11 ya, baru Nabi wafat. Okey ya, dengan itu usia Rasulullah ialah 63 tahun. Ya, ada tambah 3 hari. Ya, berdasarkan tahun hijrah. Itu kalau tahun hijrah. Ya, dan 61 tahun 84 hari berdasar pada tahun Masihi. Ini pun ada perbincangan lah tuan-tuan. Ya, tak apalah kita ambil tahun Masihi itu senang. Ya, tahun Masihi ya, jarak masa tu 10 tahun di Madinah. Jadi kalau hijrah 623, maka Nabi wafat 633. Itu lagi senang lah ya. Ketika itu Abu Bakar berada di As-Sunuh. Sunuh ya, satu perkampungan Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Maknanya ni kampung Khazraj.
Sebab apa ni, Abu Bakar dia berkahwin dengan isteri mudanya, ya, Habibah, yang ni anak pada Kharijah. Ya, anak pada Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid ada 2 orang. Ya, jadi hati-hati ya. Kharijah bin Zaid, yang ini adalah Kharijah bin Zaid yang dipersaudarakan antara Nabi. Sebab bila Muhajirin datang, Nabi persaudarakan dengan Ansar. Macam Abdul Rahman bin Auf tadi dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya tadi, yang nak bagi salah seorang isteri dia tadi, ya. Itu Abdul Rahman bin Auf, sama-sama meniaga. Abu Bakar pun orang meniaga juga, ya. Jadi dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, ya. Kharijah ni lelaki, ya. Kharijah, ya. Kharijah bin Zaid, beliau adalah bapa kepada Habibah. Habibah anak Kharijah. Kharijah tu asalnya ialah saudara yang dipersaudarakan, ya, orang Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Bakar. Jadi untuk merapatkan lagi hubungan mereka, ya, maka Kharijah, anak perempuan Kharijah, Habibah berkahwin dengan Abu Bakar, ya. Tu menyebabkan Abu Bakar ada keluarga lah, ya, ada bapa mertua daripada kalangan Ansar. Jadi ketika Nabi wafat, ya, Abu Bakar berada di rumah Habibah di As-Sunuh. Sunuh ni kita kata pinggir, ya, pinggir bandar Madinah pada masa itu. Jadi Umar menghunus pedang dan menggut sesiapa yang mengatakan bahawa Rasulullah telah wafat. Jadi masa tu Umar tak boleh terima Nabi wafat. Kerana pada pandangan Umar, apa yang berlaku, ya? Beliau berkata apa yang berlaku ialah Rasulullah menemui Allah sebagaimana Nabi Musa menemui Allah. Dia kata ni Nabi bukan wafat, ni Nabi pergi bertemu dengan Allah. Ya, seperti mana Musa nak menerima kitab Taurat tu, dia pergi bertemu Allah di Jabal Musa. Ya, di Jabal Musa tu di Saint Catherine. Saint Catherine tu di Mesir sanalah, ya, di semenanjung Sinai. Ya, jadi nak bagi tahu bahawasanya dia punya apa? Dia punya persamaan tu. Ya, Nabi Muhammad tak wafat lagi. Beliau berkata apa yang berlaku ialah Rasulullah menemui Allah aja. Ya, macam Nabi Musa, ya. Nabi Musa telah meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Wallahi aku akan potong tangan dan kaki mereka yang mengatakan bahawa Rasulullah telah wafat. Jadi orang pun cari Abu Bakar sebab yang boleh menenangkan Umar ni Abu Bakar. Ya, sebab Umar ni, ya, antara yang boleh bagi nasihat dia Rasulullah dan Abu Bakar antara yang boleh bagi nasihat kepada dia. Ya, dan isteri dia lah, of course, ya, Zainab binti Maz'un. Ya, isteri Umar, Zainab binti Maz'un. Ya, Zainab binti Maz'un ni adik-beradik dengan Osman bin Maz'un. Ya, orang pertama daripada Mekah yang meninggal di Madinah. Ya, orang pertama sahabat Nabi yang dikebumikan di perkuburan Baqi', ya, di Madinah. Dia orang Mekah, hijrah, ya, dia wafat dan dikebumikan di Baqi'. Selepas itu para sahabat pun ikut macam Nabi buat. Mereka pun kalau ada kematian mereka kebumikan di Baqi'. Ya, jadi maknanya dia punya apa kita panggil, ya, dia punya permulaan tu Nabi lah. Ya, dan Nabi suruh tebang pokok-pokok gharqad yang berada di Baqi'. Baqi' itu dulu adalah kawasan orang Yahudi, ya. Dan mereka tanam pokok gharqad, ya, Jewish tree. Jadi pokok Jewish tree ni, ya, mereka tanam kerana mereka tahu bahawasanya nanti kalau Nabi dan para sahabat, ya, orang Islam menyerang mereka, mereka boleh bersembunyi di situ. Mereka percaya, ya, mereka percaya. Ya, melainkan gharqad adalah pokok Yahudi. Ini sabit dalam hadis Sahih Muslim ada sebut. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi pun cerita panjang tentang hadis ni. Ya, Syekh Imran Hussein pun cerita panjang tentang hadis ni, ya, Syekh Imran Hussein. Ya, tokoh apa kita panggil? Ilmu eskatologi, ya. Eskatologi ni maknanya ilmu berkaitan dengan hari kiamat, ya, akhir zaman dan sebagainya. Okey, ya, itu Syekh Imran, ya. Syekh Imran biasa, ya, apa kita panggil PNP, ya. Kat Shimah biasa, ya, Syekh Imran Hussein, ya. PNP. Mana PNP ni? Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar Syekh Imran Hussein. Haji Megat biasa dengar? Syekh Imran Hussein, tuan-tuan. Ada Ustaz, ada. Ya. Jadi kalau tak ada, tuan-tuan Google je lah. Ya, ada banyak buku-buku yang bagus juga, ya. Tapi beliau ni banyak pandangan sendirilah, banyak ijtihad. Ya, dan dia pun man of knowledge lah, banyak benda lah dia kaji, ya. Tapi bukan bab hukum, ya. Kalau bab hukum kena cari orang lain lah. Tapi kalau bab eskatologi ni yang berkaitan dengan hari kiamat, ya, Ya'juj Ma'juj akhir zaman, tu boleh pakai pandangan dia sebagai salah satu alternatif lah, ya. Okey, kemudian apa lagi? Ya, Umar hunus pedang. Ya, siapa yang kata tu aku akan potong tangan dan kaki. Ya,
Apabila Abu Bakar datang, ya, dia menceritakan apa yang berlaku, beliau masuk ke rumah Aisyah. Ya, jadi orang bagi tahu ya tentang Umar tadi, tapi Abu Bakar masuk rumah Aisyah juga sebab ni rumah anak dia, buka penutup muka Nabi, ya. Beliau membungkuk untuk mencium dan menangis ya. Jadi beliau mencium, biasanya mencium di dahi lah. Ya, orang yang telah meninggal dunia kalau kita ada hubungan keluarga dengan dia. Kemudian dia menangis bila berkata, wallahi, yang diriku di dalam genggamannya. Wallahi, ya. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang apa kita panggil, yang diriku berada dalam genggamannya. Ini memang bentuk biasalah ni. Ya, wallazi nafsi biyadihi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Itu dalam hadis biasa sebut macam tu. Demi ya Tuhan yang demi Tuhan zat yang maha tinggi yang diriku berada dalam genggamannya. Ya, itu memang permulaan hadis tu banyak macam tu. Ya, jadi dia pun kata apa? Ya, demi apa? Ya, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, Rasulullah telah wafat. Dia kata Rasulullah, semoga Allah berselawat ke atas kamu ya Rasulullah. Ya, selawat maknanya di sini bukan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tu kita manusia. Selawat daripada Allah adalah apa tadi ya? Kalau manusia tu orang yang banyak ada dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya. Kalau apa lagi? Tapi kalau dia orang biasa yang sudah diampun dosa, Allah naikkan darjat. Nabi sudah tentu sebab Nabi maksum, ya, tak ada dosa. Jadi Allah naikkan darjat Nabi, ya. Alangkah eloknya kehidupan dan kematianmu, ya. Masa hidup Nabi pun elok, baik, ya, sempurna, kematiannya pun begitu. Demi ayahmu dan ibuku, Allah tidak akan menjadikan dua kewafatan untuk kamu. Jadi wafat sekalilah, ya. Setelah daripada wafat pertama kita, alam roh, ya, lahir di dunia, hidup, kemudian wafat, kemudian dihidupkan balik di akhirat besok. Selepas itu Abu Bakar keluar lalu mengucapkan syukur, ya, dan pujian kepada Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Ya, mangkana ya'budu Muhammadin, ya, mangkana ya'budu Muhammadan, ya, fa'lam, ya, atau fa'lamu anna Muhammadan qad mata. Sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Ya, tetapi sesiapa yang menyembah Allah, wa man kana ya'budullah, ya, fa'lamu annallaha hayyun, ya, hayyun qayyum, ya, hayyun, ya, Allah ni adalah hayyun, ya, hayyun maknanya yang maha hidup, ya, dan juga ya qayyum maknanya yang berdiri sendiri, yang tidak mati, la yamut, ya, hayyun la yamut, Allah ni maha hidup dan tidak mati-mati. Jadi maknanya Abu Bakar cakap tu sebagai isyarat supaya Umar, ya, tidak lagi merapu-rapu lah, ya, sebab dia tak boleh terima. Sebab bagi dia selagi orang munafik masih hidup, maka Nabi tak boleh wafat. Itu pandangan dia lah, ya. Yang ini salah lah kita kata. Sikit lagi tuan-tuan, ya, sebelum kita tamat. Abu Bakar keluar mengucapkan syukur, semua dah baca, dan beliau membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, wahai Muhammad, sungguhnya engkau akan mati, wa innahum mayyitun, sungguhnya mereka semua akan mati. Ya, bacalah ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Panjanglah ayat ni tuan-tuan, ya. Jadi kita sambunglah akan datang insya-Allah, kita sambung ayat ni, ya, sebab nak masuk zuhur dah. Dan ya, muka surat 350 kita baca, kemudian kita masuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang. Kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa sebelum kita tamat? Ya, ada apa? Haji Megat ada apa? Kak Mariatun, ya, Kak Lis ada apa? Tak ada Ustaz, terima Tak ada, kasih. ya? Okey, kalau tak ada apa, Yang apa tu, yang pesanan akhir Rasulullah tu sebenarnya solat kan Ustaz kan? antaranya solat lah. Solat dan juga pesanan supaya apa? Jaga hamba dan juga berbuat baik kepada orang perempuan tu lah, ya, fitnah, jaga supaya tidak terlibat dengan fitnah wanita tadi, seperti mana Bani Israel dulu, ya. Okey. Okey, PMP ada apa-apa sebelum tamat? Silakan. Tak ada. Okey, kalau tak ada sekadar tu, terima kasih PMP semua yang bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, ya. Dan mudah-mudahan Allah bagi kesempatan untuk kita sambunglah pada kesempatan yang akan datang, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. PMP, assalamualaikum. Amin.